wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah Kitab Sirajul Huda yang jawi pada muka surat yang ke-18, baris yang ke-5 daripada bawah. Kemudian Kitab Rumi pada muka surat 61. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. 6 baris pada bawah. Maka manakala adalah segala sifat maknawiyah itu terkebelakang, memahamkan dia daripada memahamkan segala sifat ma'ani. Baik, jadi kita duk bincang lah ni masuk di dalam sifat ma'ani. Apa yang nak disampaikan oleh musannif? Kita tengok. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Maka manakala adalah sifat ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah itu terkebelakang, yakni sebut ma'ni dulu baru sebut ma'nawiyah. Mula-mula sebut sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Lepas tu sebut sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ni disebut belakang. Sifat ma'nawiyah ini disebut selepas daripada sebut sifat ma'ani. Memahamkan dia, sebut ma'nawiyah selepas daripada ma'ani, daripada memahamkan segala sifat ma'ani. Jadi kesimpulan dia, musannif nak cerita sebab apa sebut ma'nawiyah akhir, sebut ma'ani dulu kemudian baru sebut ma'nawiyah. Kerana kita ni perlu faham ma'ani, barulah kita ni faham ma'nawiyah. Faham ma'ani, faham ma'nawiyah. Faham qudrah, maka fahamlah kaunuhu qadiran. Faham iradah, fahamlah kaunuhu muridan. Faham ilmu, fahamlah kaunuhu aliman. Itu kena sebut makni dulu baru sebut ma'nawiyah hak belakang. Baik. Maka hak ni dia termasuk di dalam fardu kifayah sahaja. Adapun hak dulu-dulu ni wajib fardu ain. Wajib kita belajar tiap-tiap satu daripada sifat wujud.
serta dalil. Itu fardu ain. Qidam serta dalil. Baqa serta dalil. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis serta dalil. Qiyamuhu ta'ala binafsih serta dalil. Wahdaniyah serta dalil. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam serta dalil. Itu qaul yang muktamad, wajib dipelajari 13 sifat di atas pendapat qaul Imam Abu Hasan Asy'ari. Adapun tambah lagi 7, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, di atas qaul Imam Abu Mansur Maturidi. Ni kita nak bincang ni. Sifat maknawiyah. Jadi diterangkan kepada kita, sebut maknawiyah setelah daripada sebut ma'ani, supaya kita kena faham ma'ani, maka fahamlah kita tentang maknawiyah. Dia nak cerita situ je. Ni termasuk dalam fardu kifayah. Habis. Maka diiringi akan dia oleh musannif, yakni Syekh Sunusi. Jadi kitab Sirajul Huda ni dua lah. Yang pertama matan yang dikarang oleh Imam Sunusi. Itu yang pertama, matan. Yang kedua iaitulah syarah. Syarah ni hak Sirajul Huda tu lah. Siapa dia karang? Syekh Muhammad Zainuddin, orang Indonesia. Syekh Muhammad Zainuddin dia syarah matan Sunusi dalam kitab Sirajul Huda ni. Jadi dua kitab dalam ni. Yang pertama matan Syekh Sunusi, yang kedua syarah yang namanya Sirajul Huda tu Syekh Zainuddin, orang Indonesia rahimahullahu taala. Maka diiringi setelah daripada sebut ma'ani, sebut ma'nawiyah, diiringi oleh dia oleh musannif, yakni Syekh Sunusi, dengan segala sifat maknawiyah. Maka berkata ia Syekh Sunusi, summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan. Kemudian daripada menyatakan wajib bagi Allah segala sifat dengan segala sifat makni itu, maka dinyatakan pula wajib bagi Allah Ta'ala itu 7 sifat yang dinamakan dia sifat maknawiyah. Maknanya setelah daripada Syekh Sunusi yang karang kitab Matan Ummul Barahin dia sebut ma'ani, maka diiringi setelah disebut ma'ani disebut pula sifat maknawiyah. Wahia, dan iaitu sifat maknawiyah, mulazimatun, melazimkan, li sab'i ula. Sifat maknawiyah itu melazimkan 7 sifat yang mula. Maknanya sifat maknawiyah ini lazim bagi sifat makni. Lazim yakni berkait. Itu dalam bahasa kita sekarang ni. Sifat maknawiyah melazimi yakni berkait dengan sifat ma'ani. Melazim yakni dengan makna berkait. Habis. Dan iaitu maknawiyah berlaziman, yakni berkait bagi 7 yang dahulu, yakni sifat ma'ani. Macam mana ni lagu ni? Apabila sebut kaunuhu qadiran, maka kena kait dengan ma'ani khudrah. Apabila disebut aliman, kaunuhu aliman, maka dia kait dengan sifat ilmu. Itu ya. Habis. Maka tuntut perkataannya
yakni nak faham daripada yang dia syarah tadi, ma'ani melazim maknawiyah, maknawiyah melazimi ma'ani. Maksud lagu mana? Maka tuntut perkataannya bahawa berlazim-laziman itu daripada antara dua pihak, di antara ma'ani dan maknawiyah itu. Maknanya dia kait rapat. Apabila sebut kaunuhu qadiran, mesti qudrah. Apabila disebut aliman, kaunuhu aliman, mesti dia berkait dengan ilmu Allah Ta'ala. Apabila disebut kaunuhu hayyan, mesti berkait dengan hayat Allah Ta'ala. Itu berlazim-laziman, yakni berkait rapat. Dia berkait rapat. Gitu. Maka yang demikian itu, berlazim-laziman tu yang sebenar-benarnya. Hakikat dia memang macam tu. Daripada kerana bahawasanya segala sifat Allah Ta'ala itu qadim, tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Jadi berkait rapatlah. Apabila kita sebut ilmu, maka di situ ada sekali dah kaunuhu aliman. Apabila disebut hayat, maka di situ ada dah kaunuhu hayyan. Gitu. Kerana sifat Allah tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Tak ada dulu, tak ada kemudian, semuanya qadim. Semuanya sedia. Habis. Ni kita baca laju sikit. Sebab benda ni kalau kita duduk ulang ni, dia jadi penin balik. Macam ayat kolah lah. Duduk elok tu nampak okey. Tapi kalau duduk kacau sampai bawah tu, dia jadi keledak balik. Kalau duduk ulang hak mudah jadi penin. Jadi benda ni kalau kita duduk ulang saya kita jadi pening. Maka kita faham asas dia. Nak faham ma'ni, faham. Nak faham maknawiyah, faham ma'ni. Maka maknawiyah itu berkait rapat dengan ma'ni. Apabila disebut kaunuhu qadiran, maka mesti kait dengan qudrah. Apabila disebut kaunuhu aliman, kait dengan ilmu Allah Ta'ala. Itu ya. Jadi di atas kaul yang muktamad, hak ni tak payah bilang. Al-muhal minal muhal. Sifat hal maknawiyah ini daripada sifat yang tak ada. Tak payah kira. Kira khudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam cukup. Adapun kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hak tu ada siap dah bagi pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Bagi pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Baik. Dan jika ada zahir perbuatan kebanyakan ulama bahawasanya segala sifat maknawiyah itu melazimkan segala sifat ma'ni sekalipun, sekira-kira membuatkan yang tujuh, iaitu yang ma'ni itu. Baik. Hak ni cara ulama atok susun dekat kita saja. Sedangkan semua sifat Allah Ta'ala itu qadim. Macam mana? Yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafah, yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsih, yang keenam wahdaniyah. Tu ulama buh nombor ya. Hakikat sifat Allah bukan ada tertib bilangan macam tu. Semua sifat Allah sedia. Semua sifat Allah tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Hanya ulama meletakkan nombor supaya memudahkan kita ni belajar. Itu saja. Itu sahaja yang nak disampaikan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Maknanya dia terangkan kepada kita semua sifat Allah qadim. Semua sifat Allah tidak ada mula. Semua sifat Allah tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Cuma ulama atok tu nak bagi mudah kita ni belajar dan faham. Itu sahaja yang nak disampaikan oleh musannif rahimahullahu ta'ala.
Pertamanya daripada sifat maknawiyah, kerana bagi yang 7 kemudian ini, iaitulah yang pertama daripada 7 maknawiyah, wahya, dan iaitu maknawiyah kaunuhu qadiran. Sebab hak dulu sebut khudrah dulu makni, maka maknawiyah kaunuhu qadiran. Ini kita, dan iaitu kaunuhu qadiran, keadaannya Allah Ta'ala tu Tuhan yang kuasa. Dan hakikatnya atas qauli yang berkata dengan sabi ahwal, iaitu satu sifat yang qadim, berdiri dengan zat. Baik, sebelum nak pi ke jauh lagi, maka kita kena faham macam ni. Sifat maknawiyah yang pertama kaunuhu qadiran. Nak cerita apa tu? Nak cerita hal keadaan Allah yang bersifat dengan khudrah. Tapi bukan takat tu. Bukan setakat tu huraian. Huraian dia macam ni. Apabila kita ni fikir, fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu hai orang yang ada akal. Allah tu diri yang wajibal wujud. Allah Ta'ala tu ada diri dia. Macam mana? Wallahu alam. Tidak seperti makhluk. Ni ada seorang perempuan, orang cerita lah, saya malas nak tengok video-video ni. Ada orang cerita, ustaz macam mana ni? Orang tanya di Masjid Jami'ul Badawi. Ada seorang perempuan ni, dia kata Allah Ta'ala ni zat diri Allah Ta'ala ni zat yang halus seperti makhluk yang halus ni, seperti angin dan seumpamanya. Macam mana? Salah lah lagu tu. Kata Allah tu macam makhluk pun salah dah. Makhluk ni khalaqa, yang kena jadi. Apabila kena jadi baru. Kalau kata Allah Ta'ala tu seperti baharu, wajib mengucap lain. Sebab apa kena mengucap lain? Sebab Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'. Itulah kita ni. Lepas tu dia ditanya lagi, macam-macam menolak ni, macam mana kita nak bagi tahu, nak tapih macam mana hak betul ni? Mudah ya. Tok Guru Haji Saleh rahimahullah, dia pesan, kita nak tahu benda tu betul tak betul, kita lihat kepada yang mengajak tu, dia pegang kitab tak? Kitab tu muktabar tak? Diiktiraf tak oleh ulama-ulama? Kalau akidah, apa akidah dia? Lihat di situ. Oh, kalau kata kitab Matan Ummul Barahin, Matan Jaharah Tauhid, Baquratul Amani, Aqidatun Najin, Sirajul Huda, hak tu ulama, hak muktabar, wali-wali semua ajak kitab tu. Hak tu betul. Kalau fiqh, perjalanan Imam Syafi'i, kitab-kitab di antaranya Al-Um. Tu besarlah, tak ada orang baca zaman lah ni. Kitab apa lagi? Fathul Qarib Mujib, kitab Fathul Mu'in, kitab Iqna, tu hak Arab, ataupun yang Jawi, Matla'in Badrain, Kifayatul Muhtadi, betul. Syekh Daud Tok Kenali hak karang contohnya, ataupun Tuan Husin Kedah, tu betul. Kalau tasawuf mesti mengikut metod yang disusun oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi ataupun Imam Ghazali, dan yang mengikuti mereka itu. Tu betul. Lain daripada tu jangan ikut. Ni hak perkara yang zahir mungkar, kita kena tegah. Apa? Lepat. Hak rambut panjang. Dia karang apa? Kitab Hakikat, Tauhid Hakikat. Alif pada bismillah, na'udzubillah, nak sebut pun tak gemak. Dia kata tu kemaluan lelaki. Mim, ha, tu kemaluan perempuan. Gila semua ni. Tu orang panggil mazhab batiniyah, yang tidak ada nas Quran dan hadis, kita tolak.
Nah, tengoklah orang hak kita nak mengaji. Ni cakap sedap sikit ya. Kita kata hebat, aku pun tak erti lagu ni. Kita pun ikut dia. Kalau lagu tu iblis lagi cerdik. Ajak malaikat tu, takkan kita nak turut iblis. Nah, iblis ni ajak malaikat, takkan kita nak turut dia kalau salah? Tak boleh ikut. Jadi ukuran dia iaitulah perjalanan ahlu sunnah wal jamaah bersumberkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Lain daripada tu, nanti dulu. Nah, nanti dulu. Ni ulama kuih kurang kemarin Baba Yahya Kidu rahimahullahu taala. Allah taala beri kepada dia pengakhiran yang begitu hebat. Dia ni mengajak di Kidu duduk di Penang. Duduk di Penang di belah Sungai Jagung. Dekat dengan gurun dah. Tiap-tiap hari ulang mai ke Muassasah Darul Ulum Pokok Senar ni naik kereta ulang alik. Dulu naik motor Lepas tu ada kereta, naik kereta. Dan dia sampai awal. Sebab apa? Dia kata aku tak mau makan gaji haram. Warak. Nah. Alim tak kira lah. Mengaji di Mekah. Nah. Mengaji di pondok di sini, dia buka pondok, tapi akhirnya dia mengajak di Kidu khidmat. Kemarin ada ulama Yaman 3 orang ziarah, Syekh Mahmud Yaman, Syekh Syekh Jamil dan Syekh Mukhtar Jamil, semua tiga-tiga daripada Yaman. Sejam sebelum dia meninggal bahas ilmu, bincang bab ilmu selama sejam. Hang tukar kitab, aku bincang kitab, balik. Dia balik kemalangan dalam perjalanan terbakar. Moga-moga Allah Ta'ala mengkurniakan syahid bagi dia. Nah. Sebelum dia nak balik, dia kata insya-Allah kita jumpa lain Syekh. Dia kata insya-Allah jumpa di syurga. Seolah-olah dia mengisyaratkan. Maknanya buat jalan hak kita ni istiqamah. Maknanya dia kata, tetamu kata kita jumpa lain Syekh, insya-Allah kita jumpa di syurga. Maknanya hak jalan ni betul lah. Teruskan. Buat istiqamah, fastaqim kama umirta. Berkekallah sampailah seperti mana yang diperintah oleh Allah Taala. Fastaqim kama umirta. Itu dia. Apabila tetamu kata kita jumpa lain Syekh, dia kata insya-Allah jumpa di syurga. Maknanya teruskan perjuangan dakwah. Rahimahullahu taala. Duduk telefon orang ni, telefon ni, telefon. Pukul berapa nak ke bumi? Saya pun tak tahu lagi. Tapi yang konfirmnya ke bumi di Muassasah Pokok Senar. Rahimahullahu ta'ala. Itu orang alim ilmu tauhid, orang alim ilmu alat. Dia karang kitab syarah kepada kitab tauhid ni pun ada karangan dia. Tapi hidup dia orang tak kenal. Siapa dia babaya ni? Itu orang panggil mastur, tersembunyi. Orang yang tak dikenali. Di sudut dunia ni orang tak kenali, tapi insya-Allah dikenali oleh penduduk-penduduk di langit. Orang ikhlas, orang baik, rahimahullahu taala. Allahu akbar. Alhamdulillah, sebelum dia meninggal, video dia viral menjawab soal yang ditimbulkan oleh golongan Mujassimah. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, dia marah dalam video tu. Kita boleh tengok video dia yang terakhir barangkali. Dia menjawab soal yang berkaitan dengan akidah. Sebelum tu tak ada video dia. Saya pun heran juga macam mana babaya boleh video dia masyhur jawab soal kepada akidah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi satu kenangan kepada kita, orang yang mempertahankan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi benteng-benteng ni tak banyak dah. Kita kena bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita ni menerusi perjalanan mereka. Macam mana mereka dimuliakan oleh Allah, iman mereka itu teguh. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita husnul khatimah. Habis itu.
Baik, dalam perjalanan ni dia ada dua. Yang pertama, Allah uji dengan kerah. Yang kedua, Allah uji dengan lembut. Kita minta Allah Ta'ala uji kita dengan hayang kelembutan. Macam mana? Tariqah Nasyabandi, dia ada dua perjalanan. Yang almarhum Tuan Guru Haji Fauzi Pondok Yan, begitu juga Tuan Guru Syekh Abdul Aziz yang jatuh kapal terbang di Bangkok. Hak ni perjalanan mereka Allah uji dengan kerah. Nah, Syekh Abdul Aziz jatuh kapal terbang. Ustaz Fauzi kemalangan. Muka dia kena kayu yang jatuh apabila perjalanan balik daripada buat ubat anak dia. Satu lagi perjalanan yang diuji dengan kelembutan. Allah Ta'ala bagi ujian sikit-sikit lagu tu. Jadi kita minta Allah Ta'ala tak menguji kita dengan ujian yang berat. Itulah ulama, di antaranya Habib Zain Madinah yang masih ada sekarang, dia suruh perbanyakkan wirid Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Moga-moga dengan kelembutan Allah Ta'ala itu tidak menguji kita dengan ujian yang berat. Dua-dua bagus, tapi takut kita tak mampu hak jalan tu. Nah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu semuanya baik yang Allah Ta'ala tentukan, semua baik. Nah, mengikut ilmu Allah Ta'ala yang sempurna. Pertamanya daripada maknawiyah, kerana bagi yang tujuh yang kemudian itu wahia kaunuhu qadiran, dan iaitu keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Bukan nak cerita hak tu je. Ini huraian dia. Adalah hakikatnya kaunuhu qadiran atas qaul yang berkata dengan sabi ahwal, iaitu satu sifat yang qadim, yang berdiri, yakni yang ada di zat. Tiada ia maujud dan tiada ia makdum. Maknanya kaunuhu qadiran ni satu sifat yang ada di diri Allah bersekali dengan qudrah. Adanya qudrah, adanya kaunuhu qadiran di diri Allah Ta'ala. Ini bagi yang menyabitkan ahwal, yakni hal maknawiyah. Maka qaul yang muktamad bahawasanya ia bukan sifat. Ini kaul Imam Abu Hasan Asy'ari. Hanya ia amrun i'tibari, yang tiada ada hakikat pada dirinya. Hanyalah ia kaunuhu tu ataupun maknawiyah itu di dalam zihin, fikiran jua. Ini maknanya nak faham maknawiyah ni kita fikir sahaja. Fa'tabiru ya ulil albab. Macam mana? Qudrah Allah, zat Allah, zat benar lain, qudrah benar lain. Nak adanya qudrah di zat Allah, mesti ada juga kaunuhu qadiran. Lagu tu ya. Fikir ayat ni. Itulah Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata tak payah kira dah. Dah qudrah tentu ada di diri Allah. Dah ilmu tentu ada di diri Allah. Dah hayat mesti ada di diri Allah. Tak payah kira dah kaunuhu. Itu pendapat yang mudah. Nah, kita akhir zaman ni ambil yang mudah ya. Nah, ambil yang mudah-mudah ya. Nah, baru ni ada seorang ulama datang jauh, keturunan daripada Tok Pulau Manis. Dia kata akhir zaman kalau kita dalam kerohanian ni nak mujahadah seperti yang disebut oleh Imam Ghazali, mustahil. Boleh kata payah ha? Nak warak dalam bab makan, nak warak nak makan kedai hari-hari. Siapa masak basuh lagu mana pun tak tahuan siapa dia makan bekas ni. Oi payah. Lepas tu tak jaga langsung, tak boleh. Kena jaga kerohanian kita. Bab makan, bab yang berkaitan dengan pergaulan. Kalau nak mujahadah betul-betul, macam yang disebut oleh Imam Ghazali, untuk memaksa nafsu kita yang dinamakan rehlah, untuk menjaga hawa nafsu kita ni berat. Macam mana?
Untuk law ni, yang pertamanya kita bertaubat dosa-dosa hak dulu. Kemudian yang kedua, untuk sampai kepada Allah sesuai dengan keadaan sekarang ni, kita ni memperhinakan diri kita di hadapan Allah. Maknanya kita ni wajib berhajat kepada Allah. Kita tak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah illa aliyil azim. Lepas tu berselawat kepada Nabi banyak-banyak supaya Allah Ta'ala bagi mahabbah kepada kita. Yang kedua, kemudian yang keempat, kita ni kasih sayang kepada umat Nabi. Hak tu ya. Orang jahil, kita doa kepada dia supaya dia diberi hidayah, sayang. Orang kufur, kita doa kepada dia semoga Allah Ta'ala beri iman. Kita tak hina orang. Kalau sejuta kali sekalipun kita berzikir, tetapi hati kita merasa kita lebih, orang lain hina, tak akan sampai ke hadrat ilahi. Itu hak zaman lah. Hang meratik pilah, selawat pilah 40,000 pun, zikirlah 100,000 sekalipun, tapi kalau duk mai perasaan duduk hina orang, orang lain lekeh, dia hebat, tak akan sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah paharamkan hati kita supaya sampai kepada maqam hati kita ni sampai kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Itu bahaya. Soal jaga hati ni kita kena jaga walaupun akhir zaman. Tapi nak jaga macam Imam Ghazali hebat, payah nak buat. Kena mujahadah nafsu. Dengan caranya sedikit makan, sedikit minum, sedikit cakap, sedikit tidur, sedikit bergaul di tempat-tempat yang lara. Boleh kan nak jaga? Semua payah. Mangkit tahajud malam, puasa di siang hari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditetapkan 12,000 dan seumpamanya. Payah. Ngaji saja. Lepas tu tak jaga, kena jaga. Nak jagalah ni payah. Buat guna. Tu cara dia. Ulama dengan pengalaman mereka memberi kemudahan kepada kita akhir zaman. Perhinakan diri kita di hadapan Allah. Kita berhajat kepada Allah. Perbanyakkan zikir, kasih sayang kepada umat Nabi. Tidak merasa diri kita lebih, tidak menghina orang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi hati kita ni bersih. Bersih tak bersih guna? Tanya diri kita. Orang puji A, puji B, hati kita tak leh dah. Hati tak elok. Orang duk ra'i si A, kita orang tak ra'i, kita ada perasaan A. Hati tak sihat. Kalau hati sihat, semua hak Allah. Tak ada masalah. Tu kita kena pergi kepada tahap kerohanian kita. Di mana tahap kerohanian kita? Kalau umur kita contoh 80, ni tak ada kait dengan siapa-siapa, tak kata kat siapa-siapa. Umur 80 kita contohnya, dengan cucu kita umur 8 tahun. Kalau dia lapak tak makan mengamuk, kalau kita umur 80 tak makan mengamuk, maknanya sama kerohanian kita dengan dia, tak matang langsung. Kalau jadi suatu musibah, anak ni 8 tahun ni, ayah, mak, ayah, kak, adik. Kalau kita pun 80 kena musibah, ayah, mak, adik, kak, duk mengadu kat orang, tak terus mengadu kepada Allah. Kalau lagu tu sama dengan dia. Kerohanian kita tu, tahap kerohanian kita tu. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala mematangkan kerohanian kita. Mana hak orang yang Allah Ta'ala izin makrifah khassah, bawa motor jatuh, perang jatuh dalam lubang, alhamdulillah, boleh ke gudu? Gila. Orang kata gila dia ni, nak lagu tu.
Bawa awak motor jatuh dalam lubang, alhamdulillah, Allah buat. Takkan jadi kalau Allah Ta'ala tak buat. Takkan jadi kalau Allah Ta'ala tak nak. Maka redha itu namanya nafsu radiyah. Lepas tu kita doa lah banyak-banyak supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita ma'rifah khassah. Jalan dia hina diri. Nah, jangan anggap kita ni baik. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyakkan zikir, kasih kepada semua orang, tidak menghina seorang pun daripada makhluk Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita ni berselawat kepada Nabi, buat kebajikan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita ma'rifah khassah. Apa dia ma'rifah khassah? Ingat Allah sedia dalam hati ni. Allah. Lagu tu habis. Ni dalam semayang pun serabut atau ingat kenuri, hat ni tak pi, hat ni tak pi lagi. Esok pula serabut 5 nak buat ke mana kenuri ni nak atang. Oh, pening. Dalam semayang. Nah. Luar semayang lebih lagi kalut dengan dunia ni. Allahu akbar. Nah, kita minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ma'rifah khassah. Habis. Jadi kita duk bincang kaunuhu qadiran. Apa dia kaunuhu qadiran? Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Macam mana kita nak faham? Maka adanya kaunuhu qadiran bersekali dengan khudrah ada di zat Allah. Di atas kaul yang menyabitkan sifat ma'nawiyah. Tetapi di atas kaul yang muktamad, tak sah kira dah tak apa tu. Maknanya khudrah memang ada di diri Allah, selesai. Iradah memang ada di diri Allah, selesai. Nah, itu di atas kaul yang muktamad. Hanyalah ia amrun i'tibari yang tiada ada hakikat pada dirinya. Ni atas kaul yang muktamad, hanyalah ia maknawiyah itu di dalam zihin, yakni di dalam pemikiran, kita fikir sahaja. Wal muridan, keadaannya Allah yang berkehendak. Ni kita baca laju nah. Saya baca laju. Tok Isalih kata ni faham satu, faham semua. Tak faham satu, semua tak faham. Kalau tak faham pun tak berdosa ni. Nah. Sebab ni di antara perkara-perkara yang rumit di dalam ilmu akidah. Kita baca terus. Wal muridan, keadaannya Allah yang berkehendak, yakni bersifat dengan iradah, bersifat dengan berkehendak. Hakikatnya sifat kaunuhu muridan, antara ada dan tiada di atas qaul yang pertama, yakni yang menyabitkan ahwal, dan yang muktamad bahawasanya ia bukan sifat, hanyalah ia amrun i'tibari. Maknanya yang sabitkan ahwal, adanya iradah, mesti ada kaunuhu muridan di diri Allah yang menyabitkan ahwal. Yang tidak menyabitkan ahwal macam ni, iradah tentu ada di diri Allah. Tak payah sebut dah kaunuhu muridan. Yang sabitkan ahwal sebut kaunuhu muridan. Mesti ada kaunuhu muridan di diri Allah, maka adalah iradah itu di diri Allah. Itu yang menyabitkan ahwal. Yang tak menyabitkan ahwal, senang. Iradah memang ada di diri Allah Ta'ala. Wal aliman, keadaannya yang mengetahui. Hakikatnya, keadaannya yang bersifat dengan pengetahuan. Hakikatnya kaunuhu aliman, antara ada dan tiada yang di atas kaul yang pertama, yakni yang menyabitkan ahwal. Ni dia menyabitkan ahwal. Ada ilmu, tentu kena ada kaunuhu aliman yang menyabitkan ahwal. Dan yang muktamad bahawa ia bukan sifat, hanyalah amrun i'tibari jua. Yang muktamad ni ilmu ada di diri Allah. Tak payah duk sebut dah kaunuhu aliman, tak payah. Wahayyan, keadaannya yang hidup. Hakikatnya, hakikat kaunuhu hayyan, antara ada dan tiada. Atas kaul yang pertama, atas kaul yang pertama dah hayat, tentu ada kaunuhu hayyan, kena sebut kaunuhu hayyan. Dan yang muktamad bahawasanya amrun i'tibari dua. Tak payah sebut dah kaunuhu hayyan, dah hayat, tentu ada di diri Allah Ta'ala. Wasami'an, keadaannya yang bersifat dengan pendengar. Hakikatnya antara ada dan tiada atas kaul yang pertama. Apabila ada sama, tentu ada kaunuhu sami'an. Dan yang muktamad bahawasanya ia amrun i'tibari jua.
Yang pertama kena sebut kaunuhu aliman. Yang kedua tak payah sebut dah. Dah ilmu tentu ada di diri Allah Ta'ala. Cukup. Wa basiran, keadaannya yang bersifat dengan pelihat. Hakikatnya antara ada dan tiada atas qaul yang pertama. Apabila sebut basar, tentu ada kaunuhu basiran. Adapun pendapat yang kedua dan yang muktamadnya bahawa ia amrun i'tibari. Dah basar, tentu ada di diri Allah, tak payah sebut dah kaunuhu basiran. Wa mutakalliman, keadaannya yang bersifat dengan perkata. Hakikatnya antara ada dan tiada atas qaul yang pertama yang menyabitkan ahwal. Apabila ada kalam, tentu ada kaunuhu mutakalliman di atas qaul yang menyabitkan hal maknawiyah. Atas satu qaul lagi tak payah sebut dah. Dan yang muktamadnya bahawa ia kaunuhu mutakalliman amrun i'tibari jua. Dah kalam mesti ada di diri Allah. Selesai. Sekali lagi, maknanya di akal kita fikir Allah Ta'ala itu ada dirinya yang tidak sama dengan makhluk, maka adanya khudrah. Khudrah tu ada di diri Allah Ta'ala. Di atas pendapat yang menyabitkan ahwal, maka apabila ada khudrah mesti ada juga kaunuhu qadiran. Apabila ada iradah kena ada kaunuhu muridan. Apabila adanya hayat kena ada kaunuhu hayyan. Atas satu pendapat lagi, dia kata kita tak usah kira dah. Dah qudrah memang ada di diri Allah. Iradah memang ada di diri Allah Ta'ala. Ilmu memang ada di diri Allah Ta'ala. Maka i'lam, ketahuilah bahawa olehmu bahawasanya keadaan segala sifat yang tujuh itu sifat ahwal ataupun amrun i'tibari. Tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Hanyalah yang wajib atas tiap-tiap mereka itu mengetahui akan tiap-tiap satu daripadanya dengan dalil. Maka sekurang-kurang dalilnya dalil ijmal. Ni dia habaq dah kat kita, jangan susah hati. Maknawiyah ni adalah di antara perkara yang rumit dalam ilmu akidah. Maka kalau kita belajar faham, alhamdulillah. Kalau tak faham pun tak payah susah hati, kerana ni bukan fardu ain. Ini hanya fardu kifayah. Cuma kita beriman adanya sabit sifat ni di Allah Ta'ala, cukup. Yang wajib kita kena belajar tu yang qudrah ada di diri Allah, sedia sempurna, tak sama dengan makhluk kekal. Dan qudrah ni tugasnya mengadakan makhluk. Dengan adanya qudrah Allah Ta'ala mengadakan makhluk. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka apabila qudrah kita faham mesti sabit kaunuhu qadiran. Lagu tu. Apabila faham elok dah hak makni, insya-Allah hak maknawiyah ni sangkut sikit saja di situ selesai. Sangkut sikit saja selesai. Macam mana sangkut ni? Macam pulut sekaya. Tak boleh kata pulut sekaya, kena ada kepala dia. Tak boleh kata pulut, mesti kena ada hak kepala hijau atas dia tu. Hak manis tu. Tidak, orang tak panggil pulut sekaya, orang panggil pulut saja. Kalau sekaya saja tak ada pulut, nak panggil apa? Pulut sekaya. Kait berlaziman di antara pulut dengan hak kepala di atas tu. Maka yang dikatakan ma'ani berkait, maknawiyah berkait dengan ma'ani. Tak boleh dikatakan maknawiyah mesti ma'ni. Tak boleh dikatakan kaunuhu qadiran mesti qudrah. Itu saja. Itu saja. Maka kesimpulan kita itu saja. Balik makan kenduri pun puas hatilah ni. Tak pening kepala. Tidak pening macam mana ni, tak faham ni, dosa apa? Dah, tu dia habaq dah. I'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya keadaan segala tujuh sifat ahwal, sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman ataupun amrun i'tibari, tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Yakni tak wajib fardu ain, cuma wajib fardu kifayah. Orang lain buat kita tak payah. Tu kita tak boleh sekat orang mengaji. Budak tu mengaji buat apa lah? Dia kata mengaji pondok. Nak kerja apa? Dia kata berhenti ya. Tak ada masa depan. Dia pun berhenti lah. Patutnya sokong dia. Pasal apa sokong dia? Dia tolong kita.
Kita mengaji tak banyak, dia mengaji lagi banyak, dia tolong kita. Sepatutnya kita sokong. Itu Tok Yusalih kata, ibarat ilmu di akhir zaman ni macam pelita nak habis minyak. Lampu duk lek. Tok Yusalih kata. Maka jangan tolong hambuh, dia kata. Jangan tolong buih. Hambuh tu bahasa sik. Kita ni jangan tolong hambuh. Kita ni tolong tambah minyak. Jangan nak buih pula, dah nak mampu dah api tu. Lek. Jangan tolong pimbuih, tolong tambah minyak. Yakni beri sokongan kepada orang yang nak belajar ilmu agama. Sungguh pengalaman ni saya pernah kenal sekali. Balik kampung, dia kata dia buat apa balong lah ni, mengaji. Ada seorang adik-beradik jauh lah. Dia kata zaman dulu boleh lah balong. Duk kilik kitab Tok Guru ni, orang bagi anak, orang bagi kerta dan seumpamanya. Lah ni tak boleh. Kita pun doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin yang macam mana Tok Guru sebut, apabila belajar agama ni Allah Taala murahkan rezeki, seperti mana yang Allah Taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia kata kepada kami anak-anak murid, kita yang mengaji agama ni jangan bimbang. Tok U kata apa? Mu tengok, dia kata tok sami hak duk buh 5-7 calik ni pun Allah Taala bela, tambah kita hak duk buat hak jalan redha dia, tentu dia tak nyaya kita. Tu dia bagi motivasi. Tentu Allah Ta'ala tak nanya kita. Dia kata dunia ni ibarat macam lembu nak tangkap rimau. Kalau kita ligan rimau tu, ligan lembu payah makan. Tapi kalau buat tak tahu, sengap, rimau tu buat lena, lembu main depan gap. Jadi dia kata tak susah hati buat dunia ni. Selagi mana kita hidup, rezeki Allah Ta'ala ada kepada kita. Bila habis rezeki, mati. Kalau makan pun kena luah balik. Tu dia bagi dengan keyakinan yang dia hayati, dia transfer keyakinan itu kepada murid dengan tarbiyah, maka alhamdulillah Allah Ta'ala bantu. Tu yang Baba sebut, kita ni kena ada guru dan seumpamanya. Itulah kita mengambil ahwal. Maknanya apa yang mereka rasa, mereka bagi kat kita, perkara itu yang dikatakan ilmu tarbiyah. Daripada hati kepada hati, hati kepada hati, hati kepada hati. Benda ni tak dapat di tempat lain melainkan dengan tarbiyah yang dibuat oleh ulama-ulama kita, yang baca secara pengajian secara halaqah ini. Hak Nabi buat, Nabi ajak sahabat, sahabat ajak tabi'in, tabi'in ajak tabi'un, tabi'un ajak tabi'at tabi'in, tabi'in ajak salafus salih, salafus salih ajak guru kita mengajar kita. Maknanya penghayatan itu dicampak ke dalam hati kita masing-masing. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala 'ishruna sifatan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kita sama-samalah hadiah Al-Fatihah kepada Baba Yahya Asy'ari Kidu rahimahullahu ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala mengkurniakan syahid baginya. Moga-moga Allah Ta'ala mengangkatkan darjat di sisinya, dan moga-moga Allah Ta'ala terima beliau sebagai hamba Allah Ta'ala yang benar dan mendapat syafaat Rasul. Dan kita juga moga-moga istiqamah seperti mana yang Allah Ta'ala istiqamahkan ulama-ulama kekasihnya. Moga-moga kita pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah untuk Baba Yahya Asy'ari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. And